الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, minggu lepas Ustaz suruh kamu buat soalan dekat buku inovatif. Dah siap belum? Dah siap? Buat muka surat 1. Saya nak baca bahasa tangan tu macam mana? Saya tak ada lain saya selalu masih. Okey, muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3. Dah siap? Muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3. Dah siap? Muka surat 3 je. 1, 2, 3. Muka surat 3 kena buat ke? Muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3. Alah. Okey, yang kamu dah siap muka surat 1, Ustaz dah bincang belum? Surat 1 dan 2 tidak siap. Muka 3 saya. Ustaz dah bincang jawapan belum? Okey, surat 1 dengan surat 2, Ustaz dah bincang jawapan belum? Belum. Okey, kita bincang. Okey, sementara kamu buat soalan yang ketiga nanti dulu. Muka surat yang ketiga nanti dulu. Kita bincang muka surat 1 dan muka surat 2. Kita bincang muka surat 1 dan muka surat 2. Tengok skrin Ustaz. Ada yang tak ada buku ni? Siapa yang tak ada? Boleh kata Ustaz. Saya tak ada. Siapa tu? Saya ada. Siapa saya? Saya tu Rizal Samsi. Siapa Rizal Samsi? Rizal Samsi siapa? Harun. Harun tak ada buku ni. Tak ada buku inovatif Ada. Tak ada. Siapa lagi tak ada? Harun tak tanya. Siapa lagi tak ada? Harun seorang je Okey. Ya. Okay, yang Harun kalau tak ada boleh tengok skrin Ustaz. Harun duduk kat mana? Kat belakang Ustaz. Saya dah jumpa. Ada tak Harun? Kursi saya. Oh, kursi ada. Okey. Okey, yang semua dah siap dah muka surat 1, muka surat 2 dah siap belum? Muka surat 1 dan muka surat 2 dah siap belum? Satu, dua dah. Alright, kita bincang muka surat 1 dah. Okey, muka surat 3 nanti dulu. Muka surat 3 nanti dulu. Kamu akan buat muka surat 3 nanti dulu. Kita akan bincang muka surat 1 dan muka surat 2 dulu. Eka yang itu melati Eka. Surat 1. Surat 1 mana? Surat 5. 2. Surat orang sakit. Alright, ni lah. Surat orang sakit. Okey, kita dalam tajuk solat orang sakit. Yang muka surat 1 tu tajuk dia adalah solat orang sakit. Okey. Solat orang sakit. Okey, soalan pertama. Apakah hukum mengerjakan solat 5 waktu? Apakah hukum mengerjakan solat 5 waktu? Wajib. Solat? Wajib. Ya, wajib. Kenapa wajib? Kenapa wajib? Sebab dia rukun Islam. Bagus. Sebab dia rukun Islam. Dalam rukun Islam ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Wajib. Siapa panggil? Ya. Dia panggil. Okay, yang pertama wajib. Sebab apa? Sebab rukun Islam. Sebab rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa orang Islam jika mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, solat 5 waktu wajib buat. Sakit ke, tak sakit ke,
Sehingga kan kalau dalam ni, kalau kamu tengok dalam buku teks, buka buku teks fiqh, dalam muka surat 2, kamu tengok sini, solat wajib ditunaikan pada waktunya dalam semua keadaan, sama ada ketika sihat, sakit ataupun dalam peperangan. Sehingga kan dalam peperangan pun solat wajib ditunaikan. Okey. Jadi jawapannya dekat sini adalah wajib. Arahan dia kata tandakan right. Jadi kamu tandalah right. Tak nampak lah. Soalan yang kedua, apakah hukum solat orang yang sakit? Wajib, sunat muakkad, jim harus, dal makruh. Apakah hukum solat orang yang sakit? Apa hukumnya? Wajib. Kenapa wajib? Sebab dia masih rukun iman. Betul. Kalau kamu betul. Kalau kamu tengok dalam buku teks kat sini, solat wajib ditunaikan dalam waktunya. Kita tengok buku teks, muka surat 2. Solat wajib ditunaikan pada waktunya. Dalam semua keadaan. Sihat pun wajib buat, sakit lagi pun kena buat juga. Dalam peperangan tu wajib solat dibuat. Kalau hukum solat orang sakit, jadi wajib ke sunat muakkad ke harus ke makruh? Wajib. Soalan nombor 2, alif, wajib. Soalan yang ketiga, ya. Macam mana solat dalam perang? Solat dalam perang, kita tak belajar tajuk solat dalam perang. Tapi kamu mungkin akan belajar solat peperangan waktu kamu sekolah menengah nanti. Sebab tahun 6 pun tak ada solat peperangan. Dalam film Al-Fatih. Dia dalam solat dan peperangan ni kena ada ramai. Pertama ada 2 sof. Kena ada 2 sof. Tahu tak 2 sof apa? 2 baris. Tahu. Imam kat depan. Imam akan solat macam biasa. Imam yang kat depan tu dia akan solat macam biasa. Yang kat belakang tu dia pegang satu. Ya. Dua sof yang kat belakang tu, sof yang pertama, kedua-dua sof tu pegang senjata. Sof yang pertama pegang senjata, sof yang kedua pun pegang senjata juga. Kalau macam askar dia pegang senapang lah. Kalau tempat tu tak ada senapang, mungkin dia orang akan pegang pedang. Okey, kalau pegang ikut kepada kegunaan senjata lah. Kalau guna listik lah kan. Tunggu listik kan. Kalau sof pertama, contoh sof pertama dia akan ikut imam. Sampai imam rukuk, dia akan imam rukuk. Kemudian bila sof yang pertama, bila imam sujud, sof yang kedua pula akan rukuk. So yang sof pertama akan jaga pula yang semua. So maksudnya setiap sof tu dia ada sof yang ada sof yang akan jaga, akan ada sof yang ya. Salah satu sof akan jaga kawan dia dalam peperangan. Itu solat dalam peperangan. Kamu tak akan belajar lagi. Kamu akan belajar solat dalam peperangan ni pasal dalam Ustaz mungkin tahun tingkatan 6 nanti kamu akan tingkatan 6 pula. Sekolah menengah baru kamu belajar tajuk untuk solat dalam peperangan. Okey, seterusnya. Soalan yang ketiga. Berapakah cara solat bagi orang yang sakit? Dalam buku teks ada berapa solat orang sakit? 3. Ada 3. Macam mana kamu tahu 3? Tengok dekat buku teks lah. Okey, tengok dah. Solat orang sakit. Gambar ini tunjukkan. Ni solat duduk, ni solat baring mengiring, ni solat baring menentang. Dalam buku pun ceritakan ada solat orang sakit. Okey, ada apa? Cara solat orang sakit. Solat saya duduk 1, 2 solat baring mengiring, 3 solat baring menentang. Jadi ada berapa? 1, 2, 3. Jadi kamu tandakan kat sini 5. Betul ke? Rupanya 3 lah, Abah. Okay, sini ha. Lebih pula. Okey. Macam tu. Okay, seterusnya. Soalan yang keempat. Pilih syarat sah orang yang sakit. Apakah syarat sah orang sakit? Okey, tengok alif, rukuk. Ba, menghadap kiblat. Jim, memberi salam. Dal, membaca Al-Fatihah. Menghadap kiblat. Okey. Kenapa menghadap kiblat? Bukan rukuk, bukan memberi salam dan bukan membaca Fatihah.
Kenapa bukan rukuk membaca salam dan Fatihah? Membaca Fatihah kenapa? Sebab menghadapi kiblat itu syarat yang lain. Okey, kalau kamu tengok sini, soalan dia tanya, syarat sah solat orang yang sakit, rukuk, menghadap kiblat, memberi salam atau membaca Fatihah. Okey, kalau yang rukuk, kenapa bukan rukuk? Kenapa bukan memberi salam? Kenapa bukan membaca Fatihah? Kerana itu adalah pergerakan dalam solat ataupun apa yang kita baca dalam solat. Itu bukan syarat sah. Syarat sahnya dekat sini Kalau dalam buku teks di bahagian pergerakan orang solat di bahagian buku teks dari dekat buku surat 2 tu. Ini kan syarat sah solat orang yang sakit. Mengetahui masuk waktu solat. Ada tak dia tulis itu mengetahui masuk waktu solat? Ada tak? Rukuk, memberi salam, baca Fatihah. Ada tak? Tak ada kan? Tak ada mengetahui masuk solat. Okey, menghadap kiblat ada tak? Ada menghadap kiblat. Ni apa? Menghadap kiblat. Okey, rukuk tak ada, memberi salam tak ada, membaca Fatihah tak ada. Kan? Yang ada mengetahui waktu masuk waktu solat, menghadap kiblat, menutup aurat, suci daripada hadas dan najis, ada keuzuran. Keuzuran ni sakitlah. Okey, jadi jawapan dia apa? Alif ke, ba ke, jim ke, dal? Ba, menghadap kiblat. Kenapa senang ni? Ada kena ke? Okey, seterusnya. Soalan yang kelima. Duduk tegak menghadap kiblat. Niat serta takbiratul ihram adalah kaifiah. Duduk tegak menghadap kiblat, niat serta takbiratul ihram adalah kaifiah. Adalah kaifiah maksud cara-cara. Adalah cara-cara. Alif, solat duduk. Ba, solat berdiri. Jim, solat baring menelentang. Dal, solat baring mengiring. Masa tu betul. Apa jawapannya? Jawapannya dah ada kat soalan. Apa jawapannya? Apa jawapan nombor 5? Jawapannya dah ada dekat soalan nombor 5 tu. Solat duduk. Solat duduk. Kenapa kamu tahu solat duduk? Sebab duduk duduk maka menghadap kiblat niat baca takbirat. Bagus. Itulah duduk tegak menghadap kiblat, niat takbir Allahu Akbar. Itu solat duduk. Ya, betul. Solat duduk. Bukan solat berdiri. Kalau solat berdiri tegak. Kan? Kalau solat baring menelentang tegak. Betul. Solat baring mengiring tegak. Betul. Jadi duduk je kita tahu dah duduk. Jadi jawapan dia adalah alif. Okey, tapi betul. Tak betul semua. Jawapan dia alif, 1 alif, 2 alif, 3 ba, 4 ba dan 5 alif. Okey, tanda betul. Yang betul tanda betul. Yang salah betulkan. Okey? Dah? Alright. Okey, seterusnya. Soalan muka surat kedua. Okey, soalan yang ke-6. Soalan ke-6. Bagaimanakah cara melakukan solat bagi orang sakit? Soalan dia tanya, bagaimanakah cara melakukan solat bagi orang sakit? Alif, berniat sahaja. Ba, bergerak perlahan-lahan. Jim, meniarap. Dal, duduk atau baring menelentang. Okey. Duduk atau baring menelentang. Okey, betul. Yang ini adalah, macam mana kamu tahu jawapan dia, Dal? Sebab dia tanya cara. Cara ni yang 3 tu lah. Okey, nampak kan ni? Cara solat orang sakit kan ada apa?
Duduk saja, solat secara duduk, solat secara baring mengiring, solat secara baring melentang. Okey, ni jawapan dia. Kalau ada tulis antara 3 nak ditulis dekat sini, maka itulah jawapan dia. Berniat sahaja. Ada tak dekat sini berniat sahaja? Tak ada kan? Ya? Ustaz, Ya. yang tadi yang nombor 2, 3, 4, 5 tu tadi apa? 2, 3, 4, 5. Dua saya dah tahu dah, wajib kan Ustaz? Wajib. 2 wajib. Yang nombor 3, 4 kan? Yang ketiga, 3. Kau 3 kan? Ada Tapi 3. kenapa saya tengok 4 Ustaz? Sini ada 3 ni. Cara solat orang sakit 1, 2, 3. Kita tahu 3 tu. Tapi saya tengok dekat nombor surat 1. Surat 1. Lalu 1. 1 duduk. Duduk yang macam tu. Oh ni okey. 1 duduk. Okey. yang gambar yang ini sebenarnya gambar ni bukan yang ni baring mengiring, ni baring mengiring, ni baring menentang. Ni solat duduk, ni pun solat duduk juga. Tapi yang tu tengah sujud. Ni solat duduk ni. Sebab dia tak boleh dia solat duduk juga, cuma dia beza dia kaki dia lurus. Mungkin sebab dia toleh lipat kaki dia. Tu je luruskan kaki tak. So ada 3, 1, 2, 3. Masih lagi 3. 1, 2, 3. Yang ni 3 ni. Dua gambar ni kongsi sebab dia sama solat. Okey, jawab. Okey, seterusnya. Soalan sambung tadi. Bagaimanakah cara melakukan solat bagi orang sakit? Cara melakukan solat bagi orang sakit dekat sini yang tadi. Ada 3 tu tadi kan. Kalau kamu tengok dekat sini, kat muka surat cara. Kan? Dekat muka surat 2. Menyarak. Bukan menyarak, duduk ataupun. Okey, soalan yang ke-6 tu dia tanya, bagaimanakah cara melakukan solat bagi orang mengiring? Okey, berniat sahaja. Kalau kamu tengok sini, ada tak di sini berniat sahaja? Ada tak di sini solat berniat sahaja? Solat tadi duduk, solat tadi baring mengiring? Tak ada kan? Okey, tak ada. Bergerak perlahan, tak ada juga. Meniarap pun tak ada. Yang ada tulis duduk atau baring mengiring. Jadi jawapan yang betul adalah duduk atau baring mengiring. Atau baring menelentang. Baring melentang, sama-sama. Baring melentang. Okey. Ini jawapan dia. Soalan yang ke-7. Orang yang tidak mampu solat secara duduk, baring mengiring dan baring menelentang, hendaklah solat dengan alif, isyarat tangan. Ba, solat berjemaah. Jim, bersendirian. Dal, isyarat mata. Apa jawapan betul? Ustaz, sebenarnya hari tu saya nak jawab dah isyarat mata, tapi kenapa saya tertanda isyarat tangan? Boleh lah, betul kan? Okey, dalam buku teks ada tulis isyarat mata tu kat mana? Dekat muka surat. Dekat muka surat 3. Tentang muka anda tu lah Ustaz. Okey, yang kat sini muka surat. Orang yang tidak mampu solat dengan duduk, baring mengiring atau menentang, hendaklah solat dengan isyarat mata. Mata maksudnya kalau kamu dalam keadaan berdiri tegak, kamu buat besar macam tu kan. Lepas tu bila rukuk, kalau orang rukuk macam ni, kamu rukuk macam ni lah. Orang yang syek mata tu, dia rukuk macam ni, sikit je. Okey, bila dia sujud, pejam mata. Cuma jangan tidur lah. Kalau tidur batal lah solat. Kena solat semula lah. Okey, itu orang yang sakit, dia tak boleh bergerak. Tinggal kepala mata dia yang boleh bergerak. Jadi guna isyarat mata. Jadi kalau kat sini jawapannya dah ada dekat muka surat, dalam buku teks muka surat 3 tadi. Muka surat 3. Jawapan yang betul adalah isyarat mata. Alright. Terusnya. Soalan yang ke-8. Sabar dan tabah menghadapi kesakitan adalah alif,
hikmah solat dalam kenderaan. Ba, hikmah solat orang sakit. Jim, syarat sah solat dalam kenderaan. Dal, syarat sah solat orang yang sakit. Mana jawapan betul? Abang. Hikmah solat orang sakit. Macam mana kamu tahu jawapannya, Pak? Sebab takkanlah kena. Okey. Tengok muka surat ni. Tengok muka surat 7. Ketiga. Surat 7. Okey, muka surat 7. Yang tajuk tu hikmah solat orang sakit. Sentiasa mengingati Allah, bersyukur dengan nikmat Allah, dikasihi dan diridai Allah, yakin terhadap pertolongan Allah, sabar dan tabah menghadapi. Ini tadi. Memperoleh ketenangan jiwa. Kan kat sini ada. Jadi yang ini jawapannya adalah hikmah solat orang sah. Okey, seterusnya soalan yang ke-9. Manakah antara berikut merupakan hikmah solat orang yang sakit? Mendapat pahala. Alif, mendapat pahala. Ba, yakin dengan pertolongan Allah. Jim, agar sakit tidak berulang. Dal, mengetahui masuk waktu solat. Apakah jawapannya betul? Dekat hikmah lagi. Masih dekat hikmah. Apa dia jawapan betul? Alif tu bahasa ni ke dal? Pertolongan Allah. Yakin dengan pertolongan Allah. Macam mana kamu tahu? Ada ke? Yakin dengan ada yang warna biru tu. Yakin dengan pertolongan Allah. Jadi jawapannya betul adalah ba. Soalan yang ke-10. Manakah antara berikut kaifiah, cara-cara kaifiah solat secara duduk? Alif, menutup aurat. Ba, sentiasa mengingati Allah. Jim, ada keuzuran. Dal, duduk tegak menghadap kiblat. Bukan jawapannya? Dal. Antara berikut, manakah antara berikut kaifiah, cara-cara solat secara duduk? Okey, menutup aurat. Menutup aurat semua solat menutup aurat. Solat duduk ke, solat baring ke, solat baring melentang ke, solat peperangan ke, semua kena tutup aurat. Sentiasa mengingati Allah. Sentiasa dengan Allah semua. Orang solat berdiri pun orang pun kena ingat dengan Allah. Solat duduk pun kena ingat dengan Allah. Okey. Lepas tu ada keuzuran. Ada keuzuran ni pun sama. Orang sakit, orang baring melintang pun kena ada keuzuran. Orang yang solat duduk kena ada keuzuran. Orang yang baring mengiring pun ada keuzuran serta tepat. Jadi jawapan yang betul adalah duduk tegak menghadap kiblat. Duduk tegak menghadap kiblat. Okey, jawapan tidak. Okey, dah? Betul kan semua? Dapat dah jawapan? Okey, sekarang buat muka surat yang ke-3. Saya ada berapa soalan? Okey, boleh buat soalan yang ke-3. Boleh tengok buku teks. Buat soalan yang ke-3. Tak bagi masa. Oh, susah juga ya bagi subjektif. Okey, buat dulu. Dah siap cakap. Ustaz saya dah siap. Tentu. Soalan 3.
Danish, buat muka surat yang ketiga. Faham Danish? Buat muka surat yang ketiga. Ya. Cara tu kaifiat ke? Cara, soalan yang berapa tu? Soalan? Soalan nombor 2. Jelaskan 3 cara solat orang yang sakit. 3 cara ni Kaifiat apa? kaifiat. Kalau ditanya kaifiat tu, kalau ditanya kaifiat, kamu boleh, biasanya kaifiat solat duduk kamu akan tengok cara orang solat duduk Tapi kalau macam ni je tak cakap apa cara solat orang sakit, solat duduk. Dia tanya cara solat orang sakit. Jadi jawapan dia ada dekat muka surat 2. Yang bawah tu ada cabang. Ada cabang 3. Itu jawapan dia. Faham? Sama. Ya. Buka Ustaz share apa tu? Ya. Buat apa share ni? Oh, dia kamu dapat tengok Tak. Oh, dia jadi dekat chat Oh, kalau Ustaz macam tu, okey. Dah siap. Ustaz try tadi. Apa dah siap? Ya. Muka surat 3 dah siap? Dah. Sampai bawah? Ya.
Alright. Ustaz, jam tu kenapa Ustaz tak bagi saya tu access? Apa dia? Ustaz kan share jam. Macam mana saya nak access kalau Ustaz tak bagi? Tak, Ustaz tengah buka. Ustaz tahu apa benda yang jam ni? Apa yang jam board ni? Ada Ustaz guna ke? Tak ada. Tak ada lagi Jam board ni. tu macam saya tak pandai. Dia untuk buat apa? Jam tu dia whiteboard. Whiteboard? Tahu tu lah. Tak boleh ke apa ke dia macam whiteboard. Whiteboard. Oh. Whiteboard dalam laptop macam tu. Oh, ya ke? Tapi ada dalam laptop ni. Tak boleh share screen pernah diluk-lukit lepas tu jadi mata dia tu. Oh. Ustaz tak tahu. Ustaz tengah try tengok klik tadi. Yang lain, okey. Okay, Ustaz bagi masa lagi. Jawapan semua adalah buku teks. Kamu boleh tengok buku teks. Ustaz bagi masa lagi. Setakat ni yang beritahu Ustaz dah siap cuma Danish je. Yang lain dah siap belum? Ya, saya dah siap. Yang lain? Siapa? Saya download. Dah siap dah Ryan? Belum. Oh. Siapa yang dah siap? Ya, Muhammad. Muhammad, apa tadi saya download? Saya download Allah tak tahu. Surat 3. Stop. Surat 3 Muhammad. Juga. Muka surat 1, 2, 3 sebenarnya. Tapi kita dah bincang dah. Muka surat 1, 2 kita dah bincang dah. Muka surat 3 tak buat lagi. Untuk saya lagi. Ustaz nak tengok apa yang Ustaz tulis. Tak, Ustaz tak share apa-apa pun. Ustaz cuma tengok je. Ustaz tak tahu apa fungsi Jamboard tu. Tak ada benda tahu tu. Ustaz tu keluar balik. Ustaz tak guna pun. Apa yang banyak gaya? Dan dia juga pusing-pusing. Rasa serat. Orang macam tu. Okay, yang seorang je dah siap. Siapa lagi dah siap? Saya. Yelah, kamu seorang dah. Ya, Ustaz tahu kamu dah siap. Yang lain dah siap? Hello. Okay, buat. Ustaz. Ya, Kalisha. Saya dah siap. Okay, dah dua orang. Danish dengan Kalisha dah siap. Akram dah siap belum? Komen je nak. Okay, dua orang yang dah siap. Siapa lagi yang dah siap? Saya tunggu sampai 11.40. Ada lagi dekat situ. Ada lagi 3 minit lagi. Saya dah siap, Ustaz. Oh,
Balkis dah siap. Balkis dah siap dah. Okay, 3 orang. Siapa orang kedua yang dah siap? Alisha. 3 orang baru. Ustaz, Ya. hari ni dua tu kena ambil sekolah yang Ustaz. Ambil buku tulis tak dapat lagi. Ya. Ada dia. Saya tak pasti hantar macam mana Ustaz tu. boleh tak saya nak ambil esok? Boleh. Sebab sekali hantar cakap Boleh. Ustaz yang PKK tu kenapa kena hantar awal? Sebab bukanlah kena hantar awal, maksudnya untuk persiapan je. Tapi kalau kamu semua dah lengkap, dah apa semua apa yang diminta tu dah lengkap dah, bolehlah hantar. Tapi kalau tak lengkap ni, contohnya gambar tak lengkap lagi kan, tunggulah tangkap gambar dulu, macam tu lah. Dia dah tangkap gambar semua, gambar dah cukup apa semua, borang dah tanda tangan semua, baru boleh hantar. Kira-kira tu kena tekan lima. Kena foto state je, kena foto state kena print. Okay, 1 minit lagi. Dah siap. Alhamdulillah. Okey, dah sudah 40. Saya muka surat. Saya muka surat. Saya soalan 45 aja Ustaz. Ustaz, saya dah siap. Okey. Okey, tak usah bagi lagi 2 minit. Saya sikit. Kecil yang pendek-pendek je boleh tak Ustaz? Boleh. Kalau patah kaki, solat macam mana? Dia boleh berdiri tak kalau patah kaki? Tak. Tak boleh lah. Tak boleh juga. Kaki patah, dia boleh dia tak boleh berdiri. So duduk Melunjur tu kan. Duduk boleh lah dia, duduk dengan baring pun boleh. So, kita bincang sama. Tak apa, kamu buat dulu jawapan kamu, nanti kita bincang sama. Baring je ke Ustaz? Biasa tak ada kaki ni, mungkin di bahagian lutut ni tak ada. Bila lutut tak ada, lutut tak ada patah kaki kan, lutut dia tak ada, itu cabut, dia baring lah. Sebab lutut dia tak ada, dia start dari lutut sampai ke kaki tu dia dah tak ada. Kalau patah kaki ni sakit lah, dia nak baring, dia nak duduk sakit, so dia boleh pilih yang baring. Okey,
Ustaz dah bagi tahu jawapan dah. Okay, dah siap? Ustaz, tapi Ustaz yang patah kaki ni saya buat solat duduk. Kalau yang patah kaki. Patah kaki tu boleh juga sebab dia kaki dia bukan dia cabut. Maksudnya dia dah potong kaki. Dia bukan potong kaki. Dia patah kaki. Dia macam sakit je lah. Patah kaki ni Tulang dia patah. tulang dia patah tu dia duduk pun boleh. Tapi baring ni Ustaz rasa kaki dia tercabut lah. Kaki dia macam kena langgar lori kan. Kaki dia dah putus dah. Kaki putus. Itu baring lah. Sebab dia tak boleh duduk dengan elok. Kaki patah ni dia kakinya ada lagi. Cuma patah je. Tulang dia patah. Okay, dah siap? Okay. Okay, Ustaz share screen. Kamu boleh tengok kelas kamu bila dah habis belajar tau. Kamu boleh tengok kelas kamu dekat YouTube. Kamu type lah 5 Syafi'i. Kalau kamu nak tengok muka kamu dekat YouTube, kamu buka lah kamera. Tapi kalau kamu tak buka kamera, tak adalah keluar gambar kamu dekat YouTube. Okey. Okey, nampak tak sketch? Nampak tak sketch Ustaz? Ya. Yang tak apalah. Tapi yang soalan 5 tu, yang nombor terakhir sekali tu macam mana Ustaz? Sakit tidak? Yang atas saya dah. Sakit tidak mampu duduk, rukuk dan sujud. Sakit tidak mampu rukuk dan sujud. Dia tak boleh rukuk, dia tak boleh sujud. Tidak mampu rukuk. Sujud tak boleh kan? So dia kena solat. So, tidak mampu solat dengan duduk atau baring. Yang ini nanti kita bincang. Kamu jawab dulu. Nanti kita bincang. Alright. Okey, tengok muka soalan pertama. Soalan 1. Jawab soalan berikut. Pertama, tulis 3 syarat sah solat orang yang sakit. Tulis 3 syarat sah solat orang yang sakit. Tulis 3 syarat sah solat orang sakit. Okey, tengok kat sini. Jawapannya ada dalam buku teks. Syarat sah solat orang sakit. Muka surat surat 2. Syarat sah solat orang sakit. Ada berapa kat situ? Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Okey, dalam 5 ni dia minta berapa? 3. Dia minta 3 je. Kamu pilih lah. Kamu pilih yang mana-mana. Pilih je yang 3. Kalau Ustaz pilih yang pendek je. Ustaz pilih menghadap kiblat, menutup aurat, ada keunzuran. Nampak pendek kan? Ustaz pilih lah 3 tu menghadap kiblat, menutup aurat. Kamu boleh je juga pilih mengetahui solat, mengetahui masuk waktu solat pun betul. Yang panjang-panjang pun betul juga. Suci daripada hadas dan najis pun betul juga. Saya tulis 1 panjang, 2 pendek. Okey. Kalau macam ni, kamu tahu tak Ustaz guna apps apa ni? Tahu kan? Yang memang khas laptop dah ada. Okey, kalau ni Ustaz tulis tadi apa? Apa soalan ni? Ada jawapan dia menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Betul lah. Tak nampak. Salah. Okey. Menghadap kiblat. Kiblat. Okey. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat. Right. Okey dah. Saya pernah Ustaz mau belakang saya dengan Ustaz. Apa dia kali siapa tanya tu? Kenapa Ustaz saya suka saya dengan Ustaz I. Oh, tulis kat sini.
Nak bagi mudah, nak bagi nampak. Menghadap kiblat, menutup aurat. Apa lagi? Apa? Menutup aurat, menghadap kiblat. Ada keuzuran. Ada keuzuran. Ada baik. Betul tak Izan ni? Okey, betul. Okey dah. Siap? Okey, seterusnya soalan yang kedua. Jelaskan tiga cara solat orang yang sakit. Tiga cara solat orang sakit. Dekat buku surat. Ni 1, 2, 3. Cara solat orang sakit. Solat duduk, solat baring miring, solat baring melentang. Dia tulis sini. Solat duduk, solat duduk, okey, satu lagi solat baring mengiring, solat tutup mic yang tak ada kaitan tu mengiring, dan yang terakhir solat baring melentang. Solat mana solat baring melentang. Okey dah. Ucapan dia. Siap? Solat duduk, solat baring mengiring, solat baring melentang. Alright. Seterusnya, soalan yang ketiga. Senaraikan 3 pergerakan solat secara duduk. Okey, tengok muka surat. Solat duduk. Solat. Ini kata orang sakit. Ni solat duduk. Okey, ada berapa solat kat situ? Ada berapa solat pula? Ada berapa ni? Kamu cuma pilih 3 je pergerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, pergerakan ni apa? Pilih yang pendek-pendek. Kalau Ustaz pilih pendek je, rukuk, i'tidal, sujud. Dah. Habis itu je, rukuk, i'tidal, sujud. Rukuk, okey. Ada nama yang left. I'tidal, i'tidal, dan satu lagi sujud. Alright, siap. Rukuk, i'tidal, sujud. Dekat i'tidal tu ada ada alif kat sini. Ada alif. Tidak alif. Balik alif. Ustaz, ada orang tak nampak. Ada orang tak nampak? Siapa tak nampak? Kalisha tak nampak. Kalisha tak nampak? Yang lain nampak tak? Balki nampak tak? Balki? Nampak. Okey. Kita teruskan yang soalan yang keempat. Tulis 2 pergerakan solat secara baring, mengiring, selepas niat serta takbiratul ihram. Tulis 2 pergerakan solat baring mengiring, selepas niat serta takbiratul ihram. Okey, kamu tengok dekat baring mengiring. Mana baring mengiring? Ini Dia kata dia suruh buat ada yang buka mic. Apa yang buka? Ni buka mic. Okey, dia nak pergerakan solat baring mengiring selepas niat serta takbiratul ihram. Okey, kalau kat sini kamu tengok
Baring mengiring, dada menghadap kiblat, niat serta takbiratul ihram. Okey, kamu boleh ambil yang bawah ni je. Membaca surah Fatihah, kamu boleh berrukuk yang bawah ni sampai habis kamu boleh ambil. Yang atas dua ni tak boleh ambil. Sebab apa? Sebab dia nak selepas selepas niat serta takbiratul ihram. Jadi kamu ambil yang dua je lah. Kalau Ustaz ambil membaca Fatihah, mana-mana surah, panjang semua Yang mana bawah ni? ambil yang dua atas tak boleh. Yang dua atas tak boleh ambil sebab dia kata selepas takbiratul ihram. So lepas takbiratul ihram kamu ambil yang bawah ni lah. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Satu lagi salam. Salam membaca tahiyat akhir. Pendek lah. Satu lagi yang pendek sikit. Iktidal. Iktidal dengan menegakkan semula kepala. Okay, yang mana nombor berapa? Oh, dia nak berapa? Oh, dia nak 2 Dia nak 2, ambil 2 pendek je lah. Membaca tahiyat akhir dan salam. Kamu boleh ambil yang bawah niat serta takbiratul ihram tu tak boleh ambil. Niat serta takbiratul ihram tu tak boleh ambil sebab dia kata selepas, ambil yang selepas niat serta takbiratul ihram. Jadi kamu ambil yang pendek yang bawah ni. Membaca yang pendek kat sini, membaca tahiyat akhir dan salam lah. Saya ingatkan yang semula kepala tu dia ada poin juga. Rupa-rupanya sambung ayat. Itu sambung ayat. Itu sambung ayat tu, semula kepala. Kalau kamu tulis semula kepala, apa yang semula kepala? Orang tak faham, apa yang semula kepala? Saya pelik. Ya. Ya. Saya tak nampak lah sama presentation, saya nampak hitam je. Hitam? Yang lain nampak tak? Hitam je. Yang lain nampak tak? Nampak. Yang lain nampak, maksudnya kamu punya internet tak clear tu. Lost connection. Membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir, okey. Salam. Ambil alif ke. Oh, salam. Salam. Sin, lam, alif, ni. Salam. Dah, siap. Siap. Okey, yang terakhir. Berikan cara solat bagi penyakit di bawah. Patah kaki. Patah kaki ni dia bukan kaki dia tercabut. Bukan kaki ni tak ada. Kaki ni masih ada lagi. Kaki dia masih ada lagi. Cuma dia patah je kaki. Maksudnya tulang dia patah. Jadi solat yang sesuai untuk dia adalah solat duduk. Solat duduk Solat duduk. Tapi saya dah buat baring mana letak. Tak apa, betulkan solat duduk. Sebab kaki dia masih ada lagi. Bila kaki dia masih ada lagi, so cuma di kaki dia dia tak kerat. Kaki dia tak kerat. Ya. Mana pula kalau tongkat dia kan dia apa tu, dia tengah solat, tongkat dia jatuh. Ya. Terus dia pukul kaki, dia kejap tongkat dia jatuh kat bawah. Pasal dia nak ambil susah. Tapi ada orang dalam bilik. Kalau ada orang, mungkin kalau ada orang nampak dia boleh tolong. Orang yang nampak tu dia boleh tolong ambilkan tongkat dia bagi kat dia. Tapi kalau dia nak ambil balik tongkat dia tak boleh, dia terus solat duduk lah. Biasa ataupun kalau maksudnya kalau dalam keadaan macam tu, biasanya solat ni bertongkat ni kalau tongkat ni tu mengganggu orang, dia kena alihkan. Tapi kalau alihkan tu maksudnya orang tu akan kalau dia solat ramai orang kan, kat kanan kiri dia ada orang kan. Kalau tongkat dia jatuh kan. So bila tongkat dia jatuh, dia kena orang boleh alihkan lah. Yang solat kat sebelah dia boleh gerakkan. Boleh tepikan. Tak payah, dia tak perlu ambil soal tongkat dia.
Sebab kalau dia tak dapat pun tongkat dia teruskan solat dia. Okey. Soalan yang kedua, tidak mampu solat dengan duduk atau baring. Dia kena buat apa? Solat apa? Tidak mampu solat duduk dan atau baring. Okey, jawapannya adalah baring ni masa dua lah. Dia tak boleh baring menelentang, dia tak boleh baring menyiring. Jadi isyarat isyarat mata. Isyarat mata. Tak boleh ke yang nombor 1 tu saya tulis baring menelentang yang atas kali batang kaki tu. Dia macam tak sesuai lah. Tengok keadaan tapi tak sesuai. Tapi biasanya orang yang patah kaki, dia kakinya masih ada lagi. Bila kakinya masih ada lagi, dia digalakkan untuk solat dalam keadaan dia duduk. Yes. You. Isyarat mata. Okey, yang ni kedua, isyarat mata. Dan yang terakhir, you. Saya nampak lupa Sakit tidak mampu duduk. Okey, yang lain nampak tak skrin Ustaz tengah type tadi? Nampak. Okey, seluruhnya. Kalau tak nampak, kamu boleh tengok dekat YouTube ya. Daniel Syafi. Kamu type kat YouTube 5 Syafi. Nanti dapatlah jumpa video ni. Okey, soalan yang terakhir. Sakit tidak mampu duduk, rukuk dan sujud. Dia kena buat apa? Sakit. Baring. Yes. Dengan baring menelentang. Baring. Kamu tulis solat baring je. Ya? Solat baring. Dia ada dua pilihan. Kamu boleh buat solat baring. Solat baring. Solat baring. Alright. Dah siap? Ini jawapan dia. Ya. Okey dah. Okey, minggu depan. Okey, minggu depan cuti Sabtu Ahad. Buat solat dalam kenderaan. Buat solat dalam kenderaan. Boleh? Buat latihan solat dalam kenderaan. Boleh? Sekarang saya sekolah ke tu, Ustaz? Cuti sekolah. Sabtu Ahad buat soalan muka surat 4, muka surat 5, muka surat 6. Ustaz yang sini. Buku inovatif. Ya, muka surat inovatif, muka PK, muka surat 4, 5, 6. 4, 5, 6. Okey? Faham tak? Dah? Buku inovatif, PK, muka surat 4, 5, 6. Buat cuti sekolah, Sabtu Ahad. Okey? Okey, lepas ni ada kelas lagi. Lepas ni masuk siapa? Kak Omar. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Firdaus. Terima kasih Ustaz.